milisekund. Okey, kita akan teruskan. Ni cikgu rasa kita dah buat. Nombor 3 dengan nombor 4 okey tak? Ada yang tak boleh buat ke? Nombor 3 dengan nombor 4. Ke okey je? Okey, tak apalah. Internet tak stabil Okey, kita bincang dulu soalan nombor 3 dengan soalan nombor 4 Alright. Muka surat berapa ni? 77. Okey, muka surat 77. Okey, soalan nombor 3. Okey, yang pertama kita tengok kepada soalan. Okey, soalan dia ada 3 persamaan, ketaksamaan linear. Okey, ni satu. Warna kuning tu satu. Dan warna hijau tu satu Okey. So ada 3 benda ni, kita tengok adakah dia ada 3 mana pula? Okey. Adakah dia ada 3 garis? Ya, dia ada 3 garis lah. Yang pertama, garis putus-putus ni. Okey, yang ini milik yang ni lah, yang hijau ni. Okey. Ni milik yang hijau. Lepas tu yang warna kuning tu X sama dengan 1. Okey, X sama dengan 1. Dan yang warna biru tu adalah yang ini, yang garis yang nyata tu. Okey, so ada 3 beres. Lepas tu kita tengok yang warna biru tu dia nak lebih besar. Okey, so lebih besar kita akan lorekkan ke atas. X lebih besar juga daripada 1, kita akan lorekkan sebelah kanan. Dan yang warna hijau tu lebih kecil jadi ke bawah. Okey. Jadi kalau tak ada nombor, okay, kita boleh nomborkan dulu. Tapi kalau awak terus nak lorek pun boleh juga. So mana-mana yang okey lah. Okay, tapi kalau awak rasa nak menomborkan dia pun boleh, tak ada masalah. Okay, so nomborkan dia macam mana? Okay, kawasan ni, kawasan hak sini ni kita nomborkan sebagai A. Okay, kawasan hak ni kita nomborkan sebagai B. Okay, kemudian padam pula. Okay, yang ini C. Okay, lepas tu yang atas ni kita nomborkan sebagai D. Ujung ni E. Okay, bawah ni F. Dan sini adalah G. Okay. So, kita ada 2, 4, 6, 7 lah. 7 ruangan. Okay, untuk yang pertama, yang warna biru Yang warna biru kita akan lorekkan ke atas. Maka yang atas adalah A, B, C dan juga D. Ini untuk yang warna biru lah. Okay. Kemudian warna kuning kita akan lorekkan ke kanan. Maknanya huruf yang terlibat ialah C, D, E dan juga F. Itu untuk yang warna kuning. Okey, dan warna hijau kita akan lorekkan ke bawah. Okey, yang ke bawah yang terlibat ialah A, C, G dan juga F. Okey, A, C, G dan juga F. Okey, ini yang warna hijau dah. Okey, jadi yang mana satu yang terlibat? Okey, kalau kita tengok tu, kita dapatlah satu huruf yang sama iaitu huruf C. Okey, huruf C. Maka yang kita perlu lorekkan adalah kawasan C. Okey. So, yang inilah kita lorekkan. Okey, itu cara dia. Kemudian, seterusnya nombor 4. Okey, nombor 4. Kita ada 3. 3 juga. Yang ini merujuk kepada garis nyata. Biru. Yang kuning
Okey, merujuk kepada garis putus-putus, iaitu yang bawah ni. Okey, ni kuning. Dan yang warna hijau, X sama dengan kosong. Bila X sama dengan kosong, dia adalah paksi Y menegak. Yang ni. Okey, itu kita tulislah sikit. Yang ini X sama dengan kosong. Okay, jadi kita tengok ruangan masih belum dilabelkan. Jadi kita label lah ruangan dia. Atas tu A, sini B, C, D. D ni merangkumi hak ni semua dah. D tu waktu semua. E kecil ni. Sini F. Okay, so kita ada F, ada satu lagi G tak? Okay, G situ. Okay, jadi ruangan tu dah habis semua. Kita pun tengoklah ruangan yang terlibat. Yang hak ni, yang warna biru tu kita akan lorekkan ke bawah. Yang warna kuning kita akan lorekkan ke atas. Dan yang warna hijau kita akan lorekkan ke kiri. Okey, kemudian kita tengok yang terlibat untuk warna biru dulu. Okey, untuk warna biru, huruf apa yang terlibat, kita akan lorekkan ke bawah. Jadi huruf yang terlibat ialah B, D, E dan juga F. Okey, kemudian yang warna kuning, huruf apa yang terlibat, kita akan lorekkan ke atas. So, huruf yang terlibat ialah A, B, C, D dan juga E. Dan yang warna hijau, okey, huruf yang terlibat ialah, kita akan lorekkan sebelah kiri. Maka yang terlibat ialah A, B, A, B, G, F dan juga G. Okey, F dan juga G. Jadi kita lihat di situ huruf yang terlibat ialah huruf B lah. Okey, sama semua. 1, 2 dan juga 3. Maka apa yang kita perlu lorekkan ialah kawasan B sahaja. Okey, itu cara dia lah. Walaupun nampak simple tapi kalau boleh buat betul-betul, buat satu persatu. Tak apa lambat pun asalkan kita dapat betul. Okey, next kita pergi kepada soalan E. Dia kata tulis macam mana kita nak menulis ketaksamaan linear untuk memuaskan rantau lorek yang berikut. Okey. Maknanya kita nak kita diberi line, kita diberi graf dan kita diberi kawasan yang berlorek. Tapi dia nak kita letak tata tanda ketaksamaan linear. Okey, dia nak kita bagi ketaksamaan linear, maknanya kita nak letak tata tanda lah. Okey, kita kena letak tata tanda. Okey, so macam mana? Okey, kita tengok kepada contoh dulu lah. Okey, contoh dulu. Okey, dia bagi kita ada 3 line di situ. Line yang pertama ialah yang ini, yang garis nyata. Line yang kedua ialah garis putus-putus. Okey, dan line yang ketiga ialah putus-putus juga warna hijau. Okey, so ada 3 line di situ. Okey, dan dia dah bagi dah kita ketaksamaan dia. Ni 1, ni 2. Tapi yang ketiga dia tak bagi kita lah. Jadi yang ketiga kita tulis. Sini adalah Y sama dengan negatif 2. Okey. Itu satu lagi ketaksamaan yang dia tak buat lah. Okey. Y sama dengan 2. Negatif 2 pula. Y sama dengan 2. Macam mana ni? Okey, Oh, dia tak ni pula dah. Okey, Y sama dengan 2. Jadi, kalau kita lihat pada garis Y sama dengan negatif X tolak 1. Garis dia adalah garis putus-putus ataupun garis dia garis sempang. Okey, garis dia adalah garis sempang dan dia punya rantau dia berada di bahagian atas garis sempang. Okey, rantau dia berada di bahagian atas. Maknanya rantau yang berlorek lah, duduk dekat atas.
Okey, maka kita tahu kalau dekat atas kita akan guna tata tanda lebih besar. Okey, jadi yang ini kita guna tata tanda lebih besar. Okey, kemudian kita tengok pada garis yang kedua pula. Okey, garis yang kedua, Y sama dengan X tolak 1. Okey, Y sama dengan X tolak 1, kita tengok dia garis padu. So, bila garis padu, dia punya tata tanda mestilah ada tanda sama dengan di bawah dia. Jadi, bila kita tengok, rantau yang berlorek tu dia berada di atas. Okey, rantau dia berada di atas. Maka tanda tanda kita ialah lebih besar juga. Okey, yang ini kita buat lebih besar juga. Kemudian kita tengok Y sama dengan 2. Rantau garis dia, okay, garis sempang dia. Okey, kita tengok garis dia sempang. Kemudian rantau dia adalah berada di bawah. Jadi kalau di bawah dia lebih kecil daripada 2. Jadi kita dapatlah ketiga-tiga ketaksamaan itu adalah yang pertama Y lebih besar daripada negatif X tolak 1. Yang kedua Y lebih besar daripada atau sama dengan X tolak 1. Dan Y lebih kecil daripada 2. So kita dapatlah sini 3 markah. Okey. Baik, seterusnya kita tengok soalan nombor 1. Okey. Berapa orang yang ada ni? Kita ada, sekejap tengok. Kita ada 3 orang. Okey. Jadi, siapa nak buat yang pertama? Okey, kita buat satu persatu Izati boleh boleh buat ke tak boleh buat? Kalau tidak, Boleh cikgu. tak Boleh je. boleh je. Okey, so kalau boleh je, kita buat tiga-tiga lah, kita gilir soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 kita ambil yang pertama dulu. Yang garis ini. Y sama dengan X tambah 3. Okey, jadi apakah tata tanda yang kita kena guna? Okey, cuba dulu. Siapa nak cuba? Okey, siapa nak cuba? Boleh tulis di ruangan bawah tu. Fatin ke dulu? Okey, boleh je. Fatin dululah. Okey, lepas Fatin, Izati, lepas Izati, Atikah. Hazikah. Fatihah. Hazikah tak ada Fatihah. Okey, Fatin dulu cuba buat. Apakah tata tanda yang kita kena guna untuk Y sama dengan X tambah 3? Okey, betul. Okey, jawapan dia ialah Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 3. Sebab apa? Sebab kawasan yang dilorek adalah berada di bawah rantau lah, bawah garis dia. So, rantau dia ialah Y lebih kecil atau sama dengan X tambah 3. Okey, betul? Alright, soalan yang kedua iaitu garis yang kedua. Okey, cuba garis warna hijau ni. Okey, Izati cuba Izati. Cikgu, bagi kita buat kecil sikit boleh tak? Kita nak backing balik. Takut tak cukup ruang. Okey, tak apa. Cikgu clear dah. Okey. Alright. So, tak apa. Cikgu akan buat untuk jawapan Fatin tadi. So, Izati boleh buat di ruangan. Okey, ni jawapan Fatin tadi tak? Okey, itu jawapan Fatin. Okey, jawapan Izati pula. Cuba Izati boleh? Izati boleh ke? Kejap cikgu, kejap. Okey. Tak apa, kita tunggu.
Okey, Izati bagi jawapan Y lebih besar daripada negatif 2X tambah 4. Okey, dekat sini cikgu betulkan jawapan Izati tu sepatutnya lebih kecil. Sebab apa lebih kecil? Sebabnya kawasan yang dia lorek tu adalah di bawah. Okey, kawasan yang dia lorek tu di bawah garis yang kita pilih tu. Jadi jawapan dia ialah lebih kecil Izati. Okey, tak apa. Alright, then kita pergi kepada nombor 3. Okey, yang mungkin yang ketiga, Fatihah boleh? Okey, Fatihah cuba buat untuk line ini, line warna kuning ni. Okey, cuba Hazika. Hazika pula dah Fatihah. Okey, namakan dulu dia punya garis tu tak? Okey, Y sama dengan lepas ni cikgu rasa cikgu nak bagi stylus pen lah. Tapi cikgu tak tahu nak post ke siapa stylus pen tu. Umur siapa yang dekat dengan semua? Izati durian tangau dok. Fatihah ketih berapa? Ketih 2 sama beluk dengan Eva. Oh, sama beluk dengan Eva. Fatin? Ketih 2. Ketih 2 juga. Jadi cikgu boleh bui ke siapa ni? Kat ketih 2 ni berapa orang duduk situ? Cikgu nak bagi pen lah. Dekat je cikgu. Dekat tapi gitulah dok. Okey, banyak lah ni tak nak pergi. Tak nak pergi sangat deh. Tak apa. Jadi kalau cikgu bagi ke, tengoklah macam mana lepas ni Okey, kita teruskan dulu. Fatihah bagi Y lebih besar daripada 1. Okey, jawapan dia betul lah. Sebab apa? Sebabnya kawasan yang berlorek tu adalah berada di atas garis kuning tu dah. Kawasan yang berlorek tu ada di atas. Okey, jadi kita dah ada 3 ketaksamaan. So, kalau dalam periksa memang dia akan tengoklah ketiga-tiga ni dan dia akan bagi 3 markah. Okey, next. Soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Yang pertama, mungkin siapa ya? Fatihah, Fatin lah. Okey, Fatin pula. Okey, muat ke tu? Muat kot tak? Okey. Yang mana satu Fatin nak ambil? Tak kisah. Mana-mana je. Mana yang awak rasa senang, awak nak buat, cikgu tak tetapkan. Nak garis Y sama dengan negatif 2X ke? Nak garis Y sama dengan X ke? Okey. Okey, jawapan Fatin ialah Y lebih besar. Lebih besar daripada negatif 2X. Sebab apa lebih besar? Okey, betul lah jawapan dia. Sebabnya, dia punya lorekan tu berada di atas garis Y sama dengan negatif 2X. Okey, betul. Okey, seterusnya kita panggil Izati untuk line yang kedua. Garis yang kedua. Okey, Izati okey? Ke Izati tak cukup ruang? Cikgu Cikgu clear dulu. Clear yang Fatin buat. Okay, ini jawapan Fatin tadi.
Y lebih besar daripada negatif 2X. Okey, Izzati boleh teruskan garis yang mana yang Izzati nak bagi jawapan. Okey, Izzati ada ke? Izzati punya mic dah okey Okey lah, Alhamdulillah. Okey, lorekkannya ke atas. Maka garis yang dipilih ialah garis Y sama dengan X. Okey, Y lebih kecil daripada X. Okey, betul ke Zati? Y lebih kecil daripada X. Dia menghala ke arah negatif ke cikgu. So, dia berkecil. Bukan, dia ke atas. Okey, Izzati kena bezakan sama ada dia berada di atas atau dia berada di bawah. Bukan dia menghala ke arah negatif, bukan. Okey, dia lorekkan dia tu atas ke bawah. Sekarang ni dia lorekkan di atas kan. Okey, so bila dia lorek ke atas, maknanya dia akan jadi lebih besar daripada X. Dan Izzati kena tengok juga dia punya jenis garisan yang dia guna. Okey, garisan yang dia guna ni adalah garisan padu. Bukan garis putus-putus. Jadi jawapan dia mesti ada tanda sama dengan di bawah. Okey? Itu dia punya cara lah. Mungkin Izzati punya kefahaman tu berbeza sikit, jadi cikgu betulkan balik dah. So bila atas kita lorekkan dia lebih besar dan tengok garis padu ataupun garis sempang. Kalau garis sempang dia akan jadi sama dengan tak ada sama dengan lah. Okey. So jawapan dia adalah tu Zati. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga kita jemput Fatihah. Okey, boleh Fatihah? Y lebih kecil atau sama dengan X. Okey, yang itu yang Izzati ambil tadi. Okey, garis awak cikgu rasa yang 3 tu tak? Yang warna hijau yang cikgu buat ni. Tu. Okey, jadi dia bukan X. Dia 3. Ya, betul. Okey, jadi bila kita lihat garis Y sama dengan 3, lorekkan dia adalah ke bawah. Okey. Dan dia punya garis dia ke bawah kan, sebabnya tempat berlorek tu berada di bawah garis Y sama dengan 3. Jadi dia punya garis pun garis padu, maka kita guna tata tanda lebih kecil atau sama dengan. Okey? Betul. Alright. Next, kita pergi kepada soalan nombor 3 Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Alright. Okey, Fatin boleh cuba buat yang pertama. Okey, pilih je mana-mana yang awak nak buat. Okey. Y sama dengan 2X. Okey, jawapan Fatin ialah lebih kecil daripada 2X. Okey, kenapa tata tanda lebih kecil diguna? Okey, kerana
garisnya ialah garis sempang tau. So garis sempang tanda dia lebih kecil dan garis ini dia dilorekkan di bawah lah. Okey. Sebab tu dia lebih kecil juga. Okey, betul Fatin. Okey, seterusnya yang kedua Izati. Okey, so jawapan Fatin tadi ialah Y lebih kecil daripada 2X. Okey, Izati punya jawapan pula. Okey. Lorek dia ke atas. Okey, 7Y. Betul. Lebih besar atau sama dengan 3X. Cikgu tu tolok ke tambah? Tu macam tambah tak? Tambah. Tambah 7. Okey, betul. Okey, Zati dah faham lah tu. Kalau dia garis nyata, garis padu, maknanya dia ada tanda sama dengan di bawah tu tak? Sama dengan di bawah tu. Okey, jadi lebih besar sebabnya dia dilorekkan di atas. Okey, betul. Kemudian Fatihah. Okey, Y lebih kecil atau sama dengan 4. Okey, betul. Semua pandai lah. Hebatlah semua. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Okey, siapa nak buat? Teruskan. Fatin, Izati dan juga Fatihah. Okey, Fatin dulu kot. Okey, jawapan dia ialah X lebih besar daripada negatif 4. Okey, sebab apa lebih besar? Sebab dia lorek ke sebelah kanan. Tak? Jadi kanan maknanya lebih besar lah. Dia menghala ke arah positif. Okey, seterusnya Izati. Okey, betul. Y lebih besar daripada X tambah 4. Sebabnya garis sempang. Okey, dan Fatihah yang ketiga. Okey, Fatihah ada. Okey, yang ketiga garis yang mana yang ketiga? Okey, Y. Okey, lebih kecil.
Okey, Y lebih kecil atau lebih kecil sahaja ke atau ada tanda sama dengan di bawah? Okey, betul. Okey, dia ada tanda sama dengan sebab garisnya ialah garis padu. So, Alhamdulillah cikgu rasa syukur sangat sebabnya awak semua dah faham lah. Okey, sebabnya semua dapat betul ni. Jadi, semua dah faham macam mana jawapan dia lah. Secara keseluruhannya bab ni lah yang paling penting. Okey, kita terus kepada praktis formatif kertas 1 Okey, cikgu ingat nak masuk bab baru hari ni tapi mungkin tak sempat lagi. Tak apa, at least awak boleh ulang kaji dulu tajuk graf gerakan. Okey, kita tengok praktis formatif kertas 1. Cikgu ada lebih kurang 8 minit lagi. Cikgu hanya nak habiskan sahaja. Dan cikgu tinggalkan homework praktis formatif kertas 2 awak buat dalam buku lah yang tu salin soalan dan buat dalam buku. Okey, kita bincang dulu praktis formatif kertas 1. Okey, harga bagi sekeping jubin lantai berwarna hitam ialah RM4 dan sekeping jubin lantai berwarna putih ialah RM2.50. Okey, RM4 dan RM2.50. Yang tu warna putih, yang biru tu yang warna hitam. Okey, Aini membeli X keping jubin lantai berwarna hitam. Maknanya X ni milik yang RM4 tu lah. Okey, dan Y keping jubin berwarna putih. Ni Y ni warna hijau tu. Dengan jumlah harga tidak kurang. Okey, perkataan dia adalah tidak kurang. Okey, tidak kurang daripada RM500. Antara ketaksamaan linear yang berikut, yang manakah mewakili situasi yang berikut? Okey. Yang mana satu? Okay, siapa nak jawab? B. Betul Fatin. Okay, jawapan dia adalah B. Okay, Fatin jawab B. Sebab apa? Sebab tidak kurang. So, apa maksud tidak kurang? Tidak kurang bermaksud tidak kurang daripada 500. Paling besar pun 500 je. Maknanya duit di tangan dia ada 500 je. Jadi paling-paling maksimum dia boleh beli hanya 500 saja. Tu maksud tidak kurang. Okey, seterusnya nombor 2. Okey, rajah di bawah menunjukkan harga bagi dua jenis minuman. Air mineral RM2.50, air oren RM1.50. Okey, Puan Azizah ditugaskan untuk membeli X botol mineral. Jadi mineral adalah huruf X dan air kotak oren hurufnya adalah Y. Okey. Untuk diberi kepada peserta semasa hari sukan. Okey, antara ketaksamaan linear yang berikut, yang manakah mewakili pembelian kedua-dua air minuman tersebut jika Puan Azizah mendapat peruntukan wang sebanyak RM40? Jadi, dia ada RM40. Bermakna dia perlu guna tak RM40 tu? Maknanya, bolehlah dia guna RM40 tu habiskan tak? Okey, so apakah jawapan bagi soalan ini? Okey, macam mana jawapan dia? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? D, cikgu. D. Okay, siapa tu? Izzati ke? Okay, sebab apa D? Okay, sebab apa D? Awak rasa sebab apa D? Sedangkan dia bagi 40 je. Kenapa tiba-tiba jadi 80 pula? Betul, jawapan dia memang D. Okay, kenapa? Okey, jawapan dia sebab dia dapat peruntukan RM40 je. Okey, sebenarnya kalau kira dia punya ketaksamaan yang sebenar ialah 2.5 RM2.50 air mineral tambah dengan RM1.50 air oren, mestilah paling banyak pun
ataupun dia boleh berhabis semua RM40. Tu maksud dia lebih kurang atau sama dengan 40. Sebab dia hanya dapat peruntukan wang RM40 je. Dia tak boleh lebih lah daripada RM40. Dia tak ada PT dah. Dia dapat PT RM40 je. Itu dia. Tapi bila awak semak dia punya jawapan A dengan B, tata tanda yang digunakan tu salah. Okey. Sepatutnya tata tanda dia adalah lebih besar atau sama dengan. Tapi kenapa tiba-tiba jadi 80 pula? Okey. Macam mana? Sebabnya 2.5 tu dia dah ubah menjadi 5x. Okey, dengan cara dia darab dengan 2. Maknanya tak salah. Okey, dia tidak mengubah lah. Sebabnya semua sekali dia ubah. Bila hak ni dia darab dengan 2, hak ni dia darab dengan 2, dapat 3y. Hak ni pun dia darab dengan 2. So, dapat 80. So, tidak ada masalah. Jawapan dia kita macam pecahan sepunya lah. Setara. Macam setara. Dia sama. So, boleh lah. Yang penting ketaksamaan yang digunakan mesti betul. Okay, ketaksamaan yang digunakan mesti betul. Iaitu kurang atau sama dengan. Okay, itu jawapan dia lah. Alasan dia. Okey, nombor 3. Antara titik yang berikut, yang manakah memuaskan ketaksamaan y lebih besar daripada 3x tolak 5? Okey, macam mana kita nak check ni? Titik yang mana satu yang memuaskan ketaksamaan? Okey, kalau masih ingat lagi, kita buat dalam bentuk jadual kan? Okey, kita buat dalam bentuk jadual. Dan kita check nilai y kita berapa, nilai x kita berapa. So, macam mana kita nak check tu? Okey. Cikgu ambil contoh. Jawapan dia memanglah jawapan dia awak dah tahu kan. Sebenarnya jawapan dia adalah D. Jadi, macam mana kita menyemak tu? Okey, y kita 2. Jadi, 3 kita gantikan dengan 2 lah. Sebab sini x dia pun 2. Okey, sini y dia 2. So, 3 kali 2 tolak dengan 5. 3 kali 2, 6. Okey. 6 tolak 1 ialah 6 tolak 5 ialah 1. Jadi betul lah. 2 lebih besar daripada 1. Okey, mengikut ketaksamaan dia. So, itu cara dia lah kita buat. Okey, seterusnya cikgu ada lebih kurang seminit je lagi. Okey, nombor 4. Rajah di bawah menunjukkan graf yang mewakili suatu ketaksamaan linear. Okay, apakah ketaksamaan yang ditakrifkan oleh rantau yang berlorek? Mana rantau berlorek? Tak nampak. Okay, apa jawapan nombor 4? Dekat sini. Dekat sini tak nampak sangat dok kita punya ni. Cikgu tengok soalan dia. Ya, di atas lah hak ni. Okey, hak ni. Okey, jawapan dia ialah A, betul. Lebih besar Dan tanda dia tak ada sama dengan lah. Sebab dia sempang saja. Okey, nombor 5. Rajah di bawah menunjukkan satu rantau berlorek. So, apakah jawapan ini? Okay, kita kena semak satu persatu. Kawasan yang berlorek ialah kawasan ini. Tak? Okey. Jadi, hak ni tanda dia lebih besar. Lebih besar. Okey, y sama dengan x ni, tanda dia lebih besar juga. Betul? Okey, lebih besar. Yang mana ni? Yang ini tak? Yang ini. Okey, yang ini tanda dia lebih besar, yang ni garis yang ni tak? Kena tengok hati-hati. Kadang-kadang kita tak perasan. Ini Okey, jadi hak kuning ni tu ke atas. Jadi lebih besar, hak tu lebih kecil. Dan satu lagi ialah garis x sama dengan 0 ke kanan. Okey, jawapan